Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita, Kerajaan Sarawak akan terus mempergiatkan usaha untuk membudayakan integriti, menambah baik tadbir urus dan membasmi rasuah. Ke arah itu, Ketua Menteri Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg berharap kerjasama yang diwujudkan melalui unit integriti dan ombudsman dengan pihak yang mempunyai kepakaran untuk membangunkan mekanisme pengukuran indeks persepsi rasuah di peringkat negeri. Tambahnya, Kerajaan Sarawak juga telah menetapkan pelbagai inisiatif yang menjadikan Sarawak selangkah ke hadapan berbanding negeri lain di Malaysia dengan mewujudkan ombudsman sebagai mekanisme semak dan imbang bagi memastikan kepentingan awam dipelihara. Ketua Menteri berkata demikian semasa menyampaikan amanat beliau yang dibacakan Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Uga Embas pada perasmian Majlis Amanat Perdana Integriti 2022 di Sibu pada Isnin. Saya yakin yang Sarawak berada di landasan yang betul. Sarawak telah membina satu asas yang kukuh dengan objektif yang jelas adalah untuk menangangi permasalahan rasuah, governance dan integriti. Kita telah menetapkan pelbagai inisiatif yang menjadikan Sarawak selangkah ke hadapan berbanding dengan negeri-negeri lain di Malaysia dengan mewujudkan ombudsman sebagai mekanisme semak dan imbang bagi memastikan kepentingan awam dipelihara. Menurut Ketua Menteri lagi, usaha membudayakan integriti di negeri ini telah bermula sejak kemerdekaan dan diteruskan sehingga ke hari ini. Semasa saya mengambil alih kepimpinan, pada mulanya, semua anggota pentadbiran termasuk saya sendiri telah melafaz dan menandatangani ikrar bebas rasuah pada 25 Januari 2017. Dan baru-baru ini setelah memenangi pilihan raya negeri ke-12, sekali lagi saya bersama semua anggota kabinet telah melafaz dan menandatangani ikrar bebas rasuah pada 27 Januari 2022 supaya kerajaan ini di bawah pentadbiran saya sentiasa berintegriti, bebas rasuah dan memberi perkhidmatan terbaik untuk rakyat. Beliau turut menuntut komitmen semua penjawat awam untuk mencapai apa yang dirancang Kerajaan Sarawak dengan mengembalikan semula ekonomi negeri ini. I therefore urge total commitment from all our civil service to ensure that we are able to achieve what we have planned and set out to do, to get our economy back on track. Undoubtedly, the COVID-19 pandemic has made it even more challenging for all of us. Hence, the civil service must consistently exercise even greater accountability and integrity at all levels. Dalam ucapan sama, Ketua Menteri memaklumkan beliau telah memberi mandat kepada Unit Integriti dan Ombudsman Union sebagai badan yang diberikan tanggungjawab untuk menyiasat dan mencari keputusan mengenai perkara berkaitan pentadbiran dan birokrasi dalam sektor awam. I have categorically specified for the above on matters relating to the state, to the Sarawak Civil Service, which must be addressed holistically. In this regard, I would like to give mandate to the State Integrity and Ombudsman Unit, particularly through its ombudsman, to be the central body with the responsibility to oversight, investigate and seek resolution on matters pertaining to maladministration, bureaucracies and red tape in the public sector. Hence, I appeal that all ministries, agencies, to give their fullest support and cooperation as well as to provide detailed information as required by the State Integrity and Ombudsman Unit. Dalam perang itu, beliau melahirkan kegembiraan apabila Sarawak menjadi negeri yang paling aktif dalam membangunkan pelan anti rasuah organisasi OACP. Bagi memenuhi inisiatif yang terkandung
dalam Pelan Anti Rasuah Nasional NACP, saya dipahamkan sebanyak 67 agensi di Sarawak telah menyiapkan OACP masing-masing. Dan selebihnya sedang giat membangunkan plan yang sama. Tahniah saya ucapkan ke Sarawak kerana sekali lagi menjadi negeri yang paling aktif membangun OACP berbanding dengan negeri lain dengan membimbing fasilitator kita sendiri. Sekarang adalah menjadi tanggungjawab organisasi yang melaksanakan inisiatif yang terkandung di dalam Pelan Anti Rasuah Organisasi OACP. Terdahulu, Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri, Integriti dan Ombudsman Datuk Mursyid Diraja Dr. Juana Jaya dalam ucapan aluannya berkata Ketua Menteri serius dalam membudayakan integriti dan bebas rasuah apabila sekali lagi mengetuai lafaz dan menandatangani Ikrar Bebas Rasuah pada Januari lepas. Kesungguhan dan komitmen Kerajaan Negeri Sarawak dalam membudayakan integriti dan bebas rasuah telah ditunjukkan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri sendiri setelah beliau sekali lagi mengetuai lafaz dan menandatangi Ikrar Bebas Rasuah bersama dengan barisan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri sewaktu mesyuarat Kabinet yang pertama pada 27 Januari 2022 yang lalu yang telah disaksikan oleh Yang Berbahagia Tan Sri Ketua Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Tan Sri Azam Baki. Katanya, komitmen dan sokongan padu yang ditunjukkan Ketua Menteri dalam memartabatkan agenda integriti telah menjadi sumber inspirasi dalam meningkatkan tadbir urus yang lebih baik untuk Sarawak, menyuburkan budaya bebas rasuah serta membudayakan integriti dalam segenap lapisan masyarakat di negeri ini. Majlis tersebut dimulakan dengan bicara eksekutif integriti oleh bekas Ketua Hakim Negara Tun Abdul Hamid Muhammad dan disusuli sesi perkongsian oleh Ketua Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Datuk Seri Azam Baki bertajuk Integriti Tadbir Urus dan Anti Rasuah. Seterusnya, kejayaan besar Gabungan Parti Sarawak GPS memenangi 76 dari 82 kerusi yang dipertandingkan pada pilihan raya negeri ke-12 PRN 12 Sarawak yang lalu bertitik tolak daripada kepimpinan bijak Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg. Menurut Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Ugah Hambas, Ketua Menteri telah membuktikan kepimpinannya yang cukup berpengalaman, berkebolehan selain berjiwa rakyat dalam membawa hala tuju Sarawak sejak memegang pucuk pimpinan negeri ini. Beliau berkata demikian semasa Majlis Perasmian Mesyuarat Agung Ranting Parti PBB 3 tahun sekali sesi 2022-2025 Ranting Kampung Hilis Sepauh dan Ranting Kampung Penggan Sepauh Berhad. Dalam ucapannya juga, Datuk Amar Douglas turut mengingatkan ahli jawatankuasa AJK Ranting Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB di kawasan itu untuk mengukuhkan kerjasama bersama Ketua Kampung. Beliau mahu AJK Ranting mengutarakan usul mengenai dasar-dasar GPS yang telah dan sedang dijalankan untuk ditambah baik bagi memastikan ianya dapat memberi manfaat kepada masyarakat. Tambah beliau, kerajaan GPS ada banyak program yang akan dilaksanakan untuk memberi kesejahteraan kepada rakyat. Pada sebelah pagi, Datuk Amar Douglas telah menyempurnakan Majlis Perasmian Mesyuarat Agung Ranting Parti PBB 3 tahun sekali sesi 2022-2025 Ranting Kampung Tengah Sepauh. Terdahulu, Datuk Amar Douglas telah mengadakan lawatan kerja di tapak pembinaan projek lapangan terbang Bebuling Sepauh dan tapak pembinaan projek jambatan Sungai Paku Tanjung Sebekut. Lawatan dimulakan dengan taklimat yang disampaikan Jurutera Awam Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak, Pejabat Wilayah Selatan Stesen Betong, Hazlami Muhammad Yusof. Projek lapangan terbang Bebuling Sepauh yang bernilai RM108 juta itu dijadualkan siap pada 17 September 2023 telah mengalami kelewatan 18.99% dalam jadual pembinaannya.
Selain itu, projek jambatan Sungai Paku Tanjung Sebekut sepanjang 100 meter dengan kos RM26.75 juta juga mengalami kelewatan 6.71%. Sebelumnya, Dato' Ahmad Douglas mengadakan walkabout di sekitar Pekan Sepau. Dalam walkabout, beliau meluangkan masa menyantuni dan bersarapan pagi di Tokong Cina Sepau bersama beberapa ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK Cina. Beliau turut meluangkan masa meninjau tapak pembinaan projek Market Baru Sepau. Berita diteruskan dengan pendidikan agama memainkan peranan penting di sekolah sebagai pembimbing dalam menghadapi dunia tanpa sempadan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan berkata, bimbingan agama amat dititikberatkan agar para pelajar tidak mudah terpesong terutamanya pada zaman era digital. Kita hendaklah diperkasakan dengan ajaran-ajaran agama Islam yang telah mengajar kita, dan kita haruslah kuatkan akidah kita supaya kita jangan terpesong pada masa-masa yang akan datang. Maklumlah, kita tahu zaman ini itu zaman bermacam-macam, bukan zaman buku lagi, ini itu zaman handphone, zaman sosial media, macam-macam kita akan sudah mengalami. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Khatam Al-Quran dan Majlis Apresiasi Tahun 6 dan Prasekolah di Dewan Kampung Rambungan Lundu baru-baru ini. Azizul dalam pada itu turut menasihati murid sekolah untuk terus berusaha mencapai kecemerlangan dalam pendidikan agar dapat menyumbang kepada komuniti suatu hari nanti. Satu, saya nasihat kita awam mestilah belajar benar-benar. Belajar benar-benar, jadilah manusia yang akan memberi faedah kepada komuniti dan semuanya. Alam sekolah menengah itu mungkin akan berbeza atau bertawar, tapi percayalah dia akan dapat membimbing dan membentuk kita semua akan menjadi manusia yang berguna di masa akan datang. Berita berikutnya, sebanyak 49 buah sekolah rendah dan sekolah menengah telah menerima anugerah dalam Majlis Apresiasi Pejabat Pendidikan Daerah PPD Sarike tahun 2021 Anjuran PPD Sarike. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Repok, Datuk Seri Wang Tiong Si, majlis tersebut bertujuan memberi pengiktirafan atas sumbangan serta dedikasi anggota perkhidmatan awam yang terdiri daripada guru, pegawai dan anggota kaki tangan sokongan Jabatan Pendidikan Daerah Sarike. Tambahnya, perkara ini amat bertepatan dengan hasrat kerajaan untuk mencapai pendidikan bertaraf dunia, seterusnya mendukung hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2015. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Apresiasi sekaligus meraihkan Majlis Kongsi Facai bagi tahun 2022 di Kingwood Hotel Pekan Sibu pada Sabtu. Jelas beliau lagi bidang pendidikan amat penting dalam melahirkan generasi akan datang dalam membangunkan dan memajukan masyarakat dan negara. Sementara itu, Pegawai Pendidikan Daerah Sarike, Lau Ngi Tung berkata, majlis tersebut membawa makna yang besar kepada semua sektor pendidikan di Sarike. Selain itu, beliau amat menghargai sumbangan dan bantuan yang diberikan Adun Repok selama ini. Pada majlis tersebut, Datuk Seri Huang juga telah menyerahkan sumbangan sebanyak RM10,000 kepada PPD Sarike bagi kegunaan aktiviti tahunan. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.